bagi saya settlekan saya punya, saya nak share-share dulu dalam grup-grup. uh, Okay, so how was your day guys? Apa sudah jadi? Saya dah beberapa hari saya tak live sebabkan kita nak menunggu reaksi pasaran lah, sebab kita dah ada position kan. So hari ni uh, kita akan tengoklah apakah reaksi pasaran pada minggu ini. Harapnya sebenarnya saya dah tengok lah, minggu ni pasaran agak cantik. Dia follow fundamental dengan technical. So harap korang lepak jap, bagi saya panggil orang jap. Korang apa buat tu, dah makan ke? Pak lu, kita tengah live ni guys, kita tengah live. Jangan marah ha. Sikit lagi. Okay, done. Done ke? Okay. So macam biasa guys, kita intro dulu. Let's go. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Byros TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Currency ni macam forex lah okay. So sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri tadi lagi sekali lah. Kita perkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu, saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar dan saya juga tidak menjalankan mana-mana aktiviti pemasaran untuk tarik orang join saya. Okay guys. So pada masa sekarang ni insya-Allah saya akan share berkenaan dengan analisa lah. Okay. So pada masa hadapan insya-Allah saya akan share benda-benda lain juga akan datang. Possibility pasal financial lah. So saya ada baru buat part time dengan satu organisasi ni, tapi bukan takaful lah. Nanti saya akan share lah. Okay. So it's okay, but how was your day guys? Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. So hari ni kita berapa hari bulan ini? Hari Jumaat
4 Mac. Sedar-sedar dah Mac dah guys. Hari Jumaat ini saya nak tengok. Saya dah tahu dah sebenarnya apa yang terjadi pada pasaran pada this week. So pasaran agak okey lah this week. Maksud saya okey tu bukanlah dunia sekarang okey. Dunia sekarang tengah tak okey lah, sebab Rusia dengan Ukraine tengah perang kan. So barang-barang mentah seperti barang elektronik kebanyakannya daripada Rusia. So agak harga dia agak mencanak naik lah. So daripada segi trading, saya boleh lihat okey lah, dia punya pergerakan dia agak dia follow sentimen-sentimen yang tengah bergerak sekarang ni lah. Okay, so korang mesti nak tahu apa benda. So tanpa melengahkan masa lagi, let's go. Kita tengok dollar index. Kita mulakan dengan dollar index. Okay, sekejap saya setting sekejap. Okay, okay, let's go. Kita mulakan dengan dollar index. Boom. Okay, so seperti yang kita lihat, nampak? So ini kita tengok dekat H4 lah terang sikit. Okay, so ini pada last beberapa hari lepas lah kita ada bincangkan tentang ini. Okay, so kita boleh lihat dekat sini yang saya tanda pada 2 hari lepas kot. Dekat sini adalah previous high dia, dan dia telah breakout pun, dan dia pull back. Orang panggil apa? Dia pull back kena dekat, ini kita cerita technical lah kena dekat sini. Orang panggil rally base rally kan. Okay, so kita dah tahu memang kebanyakan pelabur-pelabur akan lari kepada aset safe haven lah, sebab diorang tak nak ambil risiko. Sebab diorang takut lah. So diorang banyak lari ke aset safe haven seperti dolar, seperti gold. So benda-benda macam tu lah. So kita dah boleh lihat benda-benda macam tu kan. So saya nak dengar berita pada minggu ini. Yang hari Jumaat punya berita saya tak dengar lagi. So kita nak dengar dia dolar jap. Sebab pagi ni ada satu news yang serangan daripada Rusia. So kita dengar jap apakah dia dolar nak cakap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bersama Dain Dollar dalam Sembang Intraday. Okey, sebelum kita nak highlight apa yang berlaku pada sesi Asia pagi ni, jadi Dain ulas sikit apa pergerakan harga bagi dagangan Khamis malam lah. Jadi kita lihat semalam pasaran agak biasa-biasa je, pergerakan harga perlahan tapi menunjukkan sedikit risiko tu dah mula nak kembali dah. Jadi kita tengok sepanjang minggu ni sentimen pasaran bertukar-tukar sekejap okey, sekejap berisiko balik, lepas tu reda balik. Tapi kita tengok memang keadaan masih lagi berisiko lah, sebab perang masih lagi berlaku walaupun ada rundingan yang sedang berlangsung, tapi masih lagi belum dapat kata putus lah. Tapi ketara pada awal sesi Asia pagi ni, kita lihat mata-mata safe haven seperti US dollars, yen, Jepun pun kembali mengukuh semula. Jadi apa yang jadi, dilaporkan loji nuklear di Ukraine diserang oleh Rusia. Jadi kembali berisiko semulalah sentimen pasaran tu. Menteri Luar Rusia ni dah desak lah Rusia untuk hentikan serangan, untuk bagi bomba pergi padangkan kebakaran lah dekat loji nuklear tu. Jadi
peperangan, aku kata krisis ni semakin tegang balik, sebab dah berlaku balik letupan dekat loji nuklear di Ukraine ni. Jadi kita tengok mata wang si Heaven dijangka akan mengukuh lah pada penghujung minggu ni, khususnya buat US dollar lah. US dollar ni akan lebih menarik pada hari ni sebab tumpuang pelabur juga akan terarah kepada laporan pekerjaan NFP Amerika Syarikat yang akan diterbitkan pada sesi New York malam ni, untuk laporan bagi bulan Februari lah. Jadi di penghujung minggu ni agak rancak untuk US dollar. Kita tengok sikit pergerakan harga pada carta euro US dollar. Semalam kita lihat ada dah corak-corak penurunan harga, walaupun kita lihat sentimen pasaran agak bercampur lah semalam. Walaupun masih lagi dalam keadaan berisiko, harga masih lagi berjaya buat penurunan lebih rendah ke paras 1.1035 dolar, lebih kurang macam tu lah pada sesi New York semalam. Masih lagi menunjukkan corak penurunan harga, dan penurunan lebih ketara berlaku pada sesi Asia pagi ni, sebab tadilah laporan berkenaan letupan loji nuklear Ukraine tu. Jadi harga sekarang ni meneruskan penurunan, hampir mencecah paras tumpuan yang Ding ada sebut semalam, 1.1 dolar. Sikit lagi nak cecah tu, mungkin hari ni sesi Eropah kejap lagi tu kena lah tu. Jadi mungkin kita jangkakan penurunan lebih rendah akan terus berlaku lah pada carta euro US dollar. Mungkin bersama pada sesi New York malam ni, data NFP malam ni pun kuat juga, okey, mungkin akan terus menyokong lah mata wang US dollar. Sebaliknya, jikalah berlaku pembetulan harga semula, harga mungkin berpatah arah, situasi pasaran krisis perang mungkin berubah balik ke, mungkin kita jangkakan kenaikan harga boleh berlaku semula pada carta euro US dollar ni. Tapi kita nak tengok kalau kenaikan harga berlaku kat mana paras-paras tumpuan harga. Sekitar 1.113 dolar, seterusnya 1.12 dolar, dan lihat akan menjadi paras tumpuan lah untuk harga uji bagi memberi syarat untuk perubahan trend bullish semula untuk carta euro US dollar lah. Tapi buat masa ni kita memang melihat kecenderungan harga untuk membuat penurunan lah, disebabkan sentimen pasaran yang kembali berisiko semula pada sesi Asia ni. Jadi kita balik pada carta GBP USD pound dollar. Semalam kita lihat pada Rabu ada berlaku kenaikan sekitar 130 pips. Tapi pada dagangan semalam kita lihat penurunan harga semula. Harga dah berjaya nak meneruskan kenaikan lebih tinggi di atas paras 1.34 dolar, kekal menjadi resisten harga lah. Harga buat penurunan semula sekitar 90 pips ke paras sekitar 1.332 dolar. Lepas tu bergerak perlahan lah sehingga ke penghujung sesi. Dan pada sesi Asia pagi ni kita nampak sedikit penurunan lah, disebabkan pengukuhan US dollar tadi yang bakal menekan pound lebih rendah lagi, mungkin dijangkakan akan sehingga ke penutup dagangan minggu ni lah, sehingga ke sesi New York sekejap lagi. Dan dia nak tengok harga sama ada penurunan harga ni boleh tak lepas paras 1.33 dolar. Kita memerlukan pengukuhan US dollar yang lebih ketara lah, beri tekanan kepada pound untuk harga lepas support pada 1.33 dolar, dan dengan sasaran untuk penurunan lebih rendah adalah pada 1.32 dolar pula. Jadi itu untuk penurunan harga lah. Sebaliknya, jika berlaku kenaikan harga semula, rintangan masih lagi pada 1.34 dolar. Sebelum kenaikan lebih tinggi boleh menuju ke paras 1.35 dolar. Jadi untuk penghujung minggu ni kita kena kawal risiko masing-masing lah. Kita kena jaga-jaga juga untuk aktiviti profit taking yang mungkin akan berlaku. Dan juga inilah sentimen pasaran berkenaan krisis perang Rusia Ukraine ni yang dijangka akan terus berisiko lah. Jadi itu saja dulu ulasan. Okay guys, so kita dah boleh tahu Rusia sekarang, bukan sekarang tadi dia serang loji nuklear dekat Ukraine. So that's why kita boleh tengok dekat dollar index mencanak dia naik. Okay, so jom kita tengok reaksi pasaran untuk gold pula. Okay, so gold nampak? Nampak tu, Masya Allah. Ui, terbaik babe. Nampak? Kena SL ke? Tapi kalau pandai jaga SL ni tak kena pun kan. Dia besar sikit lah.
Mungkin boleh pergi 50 pips kan, tapi dia punya sasaran dia tak, apa orang panggil, sepatutnya tak kena babe. Tapi kalau korang pandai jaga letak SL tu betul-betul, memang tak kena pun. Tapi memang sasaran kita memang tepat lah. Memang tepat lah. Saya pun nak kena belajar letak SL ni betul-betul kan. 300 pips. Okay lah, 300 pips. Tengah naik lagi ni. So malam ni ada NFP. So NFP pun saya jangkakan dia akan strike lagi lah. Reason dia kita boleh lihat, cari lah reason. Kita cari reason dulu. Reason untuk NFP NFP malam kan, pukul 8.30 ke 8.30 2 pagi lah, 8.30 kot. Jap, ada tak QM ke apa ke? Tapi kalau nak selamat, tunggu dia turun sikit lah. Ni kan, malam ni NFP punya turun sikit sini, then go up lah. Okay, so jika dia berubah arah, kena tengok sentimen pasaran lah. Tapi saya rasa memang pelabur ada banyak dekat sini lah. Jurung-jurung orang panggil kan, dia orang memang lepak sini lah. Dia orang memang duduk dekat asset safe haven. Sebab perang kan. So ini tempat yang sesuai untuk diorang lepak lah. Bukan sesuai lah, diorang memang kerja diorang macam tu. Kalau ada risiko apa-apa ke, mesti diorang akan lepak dekat asset safe haven. Contoh USD ataupun gold lah. Okay, so nanti korang boleh tengok Euro USD dengan GU pun diorang drop. EU dengan GU drop. Tengok EU itu hari ada masuk ke tak ada. Itu hari saya tak masuk EU. Nampak EU drop. Itu hari masa hari Isnin ke apa, dekat area sini lah. So kita tengok berapa banyak dia drop. 100 speed okey lah. EU kot. EU kalau pergi 100 speed, tapi dia punya perjalanan tu lama lah kan. Seminggu tu perjalanan dia kan. Tapi tak ada hal lah. EU bukannya laju sangat, tapi kita boleh konsisten kan. Kita macam boleh buat kerja lain, tak fikir sangat dia punya volatility. Macam gold kan volatile dia teruk sangat kan. So EU boleh santai lah EU. Yang penting sentimen pasaran, follow market, jalan lah. Okay, so GU nampak stylo dia turun. Jap, tu hari saya lukis siap ni, nampak. Saya jangka kan dia naik sampai kawasan itu dan dia turun, nampak. Saya tak masuk pun sini. Position ada dekat gold lah. Okey lah gold, satu cukup lah kan, tak payah banyak. Wow, terbaik lah this week. Okay lah this week, disebabkan fundamental dengan technical, price memang follow tune punya. Alhamdulillah. So kita tengok GU berapa banyak turun ni. Okay lah 100 pip kan. Kalau EU dengan GU korang pecahkan 2 lot, okay lah kan. Seminggu dah 200 pip, okey lah. Saya bukannya nak cerita sehari 1000 pips macam anai-anai trader kan. Tak nak lah cerita macam tu. Kita biasa-biasa je. Seminggu 200 pips, okey lah. Kalau kadang-kadang seminggu 50 pips. Tengok lah macam mana pergerakan pasaran pada minggu tu. Pada minggu ni cantik, balon lah kan. Bukan selalu price buat benda-benda cantik. Bila price buat benda cantik, balon lah kan. Saya nak tengok GJ pun saya ada masuk ke.
Tapi GJ kena SL dulu, nampak? Tak apalah, dah cover kat goal okey lah. So kenapakah GJ? Yelah, logik akal juga ah. Kenapa saya kena tunggu sell dekat sini, betul tak? Sepatutnya atas lah lagi kan. Tu logik akal lah. Saya pun hari tu buat keputusan macam tak apa-apa lah, but it's okay lah. Saya lost dekat 30 pips. Okay lah, boleh cover dekat goal 300 pip. Alhamdulillah lah. Kenapa tak respect Oh, Daily pun dah buat ni lah. Daily pun dah buat bullish engulfing. Adakah next week dia akan strike? Tapi apa yang saya lihat, mungkin korang boleh tengok-tengok lah analisa saya ni macam mana kan. Okay, so ini adalah satu impulsif dan ini adalah satu pattern correction. Possible malam ni NFP up, mungkin, tak tahu. Tapi dengan sentimen pasaran ni, saya rasa GJ selalunya dia follow GU. Selalunya lah. Tak tahulah. Tapi biasa kalau saya NFP saya malas masuk. Tengok dah lah. Ramai orang akan tercedok malam ni, percaya cakap saya. Kalau pro tak ada hal lah kan. Kalau korang memang pro bab technical, bab fundamental, memang okay lah, follow the market je lah kan. So this week okay, Alhamdulillah. Goal ni cantik ni. So malam ni dia akan teruskan pergerakan dia. Possibility dia akan habiskan pergerakan dia sampai sini. So ini adalah height dia yang lama. Possible juga, tapi kita tak ambil sampai situ lah. Ambil sampai sini dah lah kan. Ataupun yang paling dekat, sebenarnya dah boleh TP lah ni kan. Sampai sini dah okey lah. Ni kalau nak tutup pun boleh dah kan. Okey lah tu. So insyaAllah malam ni dia akan teruskan perjalanan dia. Sekejap, nak tengok kalau saya besarkan dia kena tak. So goal ni biasa saya rasa kena SL dia kena lebih pada 42 pips lah. Kena lebih lah, 50 okey lah untuk satu single trade untuk goal ni. Tu lah, goal ni dia punya risiko dia besar sikit. Tapi kalau korang punya lot tu 0.01, korang cuma risikokan cuma $5 je, okey lah. Which is okey lah. Saya pun buat macam tu kan. Kalau saya letak 50 pips, SL baru 50 pips, so saya baru risikokan $5 untuk goal kan. So dia pergi 300 pips, okey lah. Dapat 30, okey lah. So far Alhamdulillah pada this week kita berjaya menganalisa satu pair yang dia pergi agak cantik. GJ je tak jadi. Saya 2 position guys. Minggu ni saya masuk 2 position. Satu kena SL, satu profit. Okey lah kan. Ni pun sekejap lagi saya tutup lah ni goal ni kan. So Alhamdulillah for this week. So InsyaAllah kalau tak ada hala melintang, besok mungkin boleh buat backtest. Tak tahulah, tengok macam mana. So kita tunggulah pada minggu depan, okay. So itu saja dari saya. Assalamualaikum. Bye bye.